Alhamdulillah, okay, semua dalam keadaan yang baik insya-Allah. Dan segala puji bagi Allah, kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mengizinkan kita berkumpul pada pagi ini dengan segala nikmat dan kurniaan yang Allah kurniakan pada kita lah. Okay, nikmat iman, nikmat untuk beribadat, okay, nikmat untuk merasai keindahan dan kemanisan Islam, okay, dan juga beriman. Allah izinkan kita untuk jumpa pada pagi ini dengan segala kesihatan dan sebagainya. Jadi kita mulakan pagi kita hari ini dengan kita tadabbur Al-Quran dan kita akan tengok surah Al-Qiyamah ayat 16 hingga 19 hari ini. Kalau tengok pendek je kan. Okay, sebab apa? Sebab kita akan masuk ataupun buat revision ayat-ayat yang kita pernah sentuh sebelum ni, iaitu ayat tentang Ramadan lah. Okay, to be specific ayat tentang Ramadan. Okay, jadi hari ni Aunty Nora bacakan InsyaAllah. Okay, silakan Aunty. Okay, surah Al-Qiyamah juz 29 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alaina bayanah. Sadaqallahul azim. Terjemahan, Aunty baca daripada Quran nanti ya. Okay. Terjemahan ayat 16. Jangan engkau Muhammad gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran kerana hendak cepat-cepat menguasainya. 17. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. 18. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. 19. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Okay, sadaqallahul azim. Okay, terima kasih Aunty Nora bacakan 4 ayat daripada surah Al-Qiyamah. Okay, jadi daripada 4 ayat ni, apa yang kita dapat ataupun apa yang kita faham? Ada siapa yang nak kongsi dulu? Aunty Nora mungkin ada kot InsyaAllah Aunty Nora ada. Okay, silakan. Okay, ayat 16 tu, dia kata janganlah cepat-cepat, janganlah nak cepat menghafal. Itu Aunty Nora sangat-sangatlah tahu sangatlah keadaan tu, sebab Aunty Nora pun laju je cuba kononnya nak menguasai menghafal, dan kalau hafal tu maknanya dia dah faham. Tapi sebenarnya menghafal tu tidaklah faham. Setakat di lisan saja kita menghafal, tapi isinya kita tak faham kan. Yang itu sekarang ni kami satu grup lah cuba memahami, bertadabbur, memahami apa kata-kata Allah itu, apa yang disampaikan, dan cuba menguasai tajwid juga kan. Baca dengan betul. Jangan setakat nak laju je, setakat nak hafal aja. Kadang-kadang tajwid pun terlepas. Jadi kita cuba menguasai lah sekarang ni. Itu yang ayat 16. Ayat 17 tu Allah kata dia mengumpulkannya di dada kita. Maknanya dia yang menguasainya, dia yang membuat semua ni untuk kita. Jadi tak payahlah kita nak kita berserahlah kepada Allah. Sebab dia yang akan mengisi dada kita dengan selagi kita merapatkan diri kita padanya, merapatkan diri kita pada Al-Quran kan. Jadi dia akan mengisikan semua itu dalam dada kita. Ayat 18 pula dia kata bukan sekadar membaca saja, tapi untuk mengamalkan. Sebab dalam Al-Quran ni ada macam-macam ilmu yang Allah beri kepada kita kan. Terpulang pada kita untuk mengamalnya, dan bukan saja terpulang tapi memang disuruh untuk kita mengamalkannya kan. Betul. So kadang-kadang apa yang kita baca tu, bila kita dah faham, kita boleh amalkan. Kadang-kadang kita tak faham, kita tak boleh nak mengamal suruhan-suruhan Allah itu. Menjadi budaya kita, menjadi culture kita kan. Betul.
Dan ayat 19 tu pula Allah kata semuanya pemahaman itu semuanya datang dari Allah. Jadi kalau dia buka pintu hati kita dan kita buka pintu hati kita sendiri, kita dapat memahaminya, kita dapat mendapat refleksi dan hidayah daripada Allah. Itulah yang Tinora tahulah serba sedikit. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Aunty Nora. Okay, kongsikan tadabbur bersama dengan kita. Dia ringkas tapi sangat padat lah saya rasa. Okay, sangat penuh dengan poin yang kita boleh kutip kan, pengajaran ayat 16 hingga 19. Okay, dan ada lagi yang mungkin nak berkongsi apa yang dia rasa sebab ayat hari ni sangat direct kan. Dan apa kita nak kaitkan dengan Ramadan kita ni macam mana. Okay, ada yang nak berkongsi dulu? Yang dia rasa macam terasa dengan ayat-ayat ni ataupun rasa macam first time dengan ayat ni? Tak ada Okey. Jadi kalau ada nanti boleh je nak selit-selit nanti. Jadi saya just tambahkan je apa yang Aunty Nora share tadi. Memang sangat tepat lah apa yang Aunty Nora kongsikan. Dan ayat ni surah Al-Qiyamah sebenarnya kita dah pernah tadabbur lah the whole surah. Okay, cuma hari ni kita nak fokuskan pada 4 ayat ni dan kita akan masuk sikit ayat tentang Ramadan. Okay, jadi ayat 16 Allah kata la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan gerakkan, tuharrik maksudnya gerak. Okay, ataupun kita gunakan perkataan tuharrik ni dalam bentuk perkataan lain iaitu harakat. Kan, harakat, biasa harakat tu apa? Harakat tu yang boleh menggerakkan huruf tu kita baca. Okay, jadi tuharrik maksudnya menggerak. Ada bunyi ni sikit. Okey, jadi Allah kata jangan gerakkan lidah kita ni, lisan lah lidah kan, lita'jala bih, untuk segera ataupun nak cepat-cepat, nak rushing sebelum selesai dibacakan kepadamu. Okey, jadi tafsiran kepada ayat ni dia ada khusus dan juga umum. Kalau khususnya spesifiknya ayat ni kepada teguran kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi masa Jibril ajar Nabi Quran, Nabi nak cepat-cepat ikut. Okay, sebab apa? Sebab Nabi risau hilang ataupun Nabi risau lupa ayat tu. Okay, jadi Allah pun tegurlah Nabi kan, jangan cepat-cepat. Okay, sebab ayat 17-18 nanti Allah kata kami yang akan ajar kamu, kami yang akan bagi kamu, bantu kamu untuk faham ayat ni, untuk ingat ayat ni. Okay, ini untuk spesifik untuk Nabi. Untuk kita pula, okay, kita dalam Ramadan ataupun dalam proses kita membaca Quran, kadang-kadang kita nak cepat-cepat khatam kan, kita nak cepat-cepat khatam dan sampaikan kita khatam tanpa kita faham pun apa yang kita baca. Okay, jadi sempena bulan Ramadan adalah bulan Quran, mungkin ada yang dah letak dah target masing-masing kan, mungkin dah target nak khatam 2 kali sepanjang Ramadan ni. Okay, ada yang target nak khatam sekali, tak ada masalah, tak kisahlah berapa kali pun nak khatam kan. Ada yang mungkin dah lama tinggalkan Quran. Okay, kita kena faham kan, orang sekeliling kita bukan sama macam kita. Okay, jadi macam-macam pattern orang ada. Ada yang mungkin bulan Ramadan ataupun bulan biasa dia tak pernah buka Quran. Okay, jadi mungkin pace dia berbeza dengan kita. Mungkin target dia tak sama macam kita. Kalau kita target mungkin sehari sejuzuk. Tapi orang-orang macam ni mungkin target dia sehari sehelai. Kan, satu muka surat. So kita tak perlu untuk, maksudnya kita support lah orang-orang macam ni kan, dia baru first time nak buka ataupun dah lama tinggal dan sebagainya, ataupun seminggu sekali je dia buka, sebulan sekali je dia buka. Jadi mungkin agak struggle untuk dia baca Quran macam kita baca. Okay, ataupun kalau kita throwback pun mungkin kita dulu macam tu juga kan, jarang buka Quran, tapi dah hujung-hujung usia ni baru kita struggle ataupun baru kita pulun nak baca Quran kan. Jadi macam-macam pattern yang ada sekeliling kita, apa pun pattern dia, yang penting niat dia ada untuk start dengan Quran, kita support kan, kita bantu dia untuk dia dekat dengan Quran tu. Dan bila dia dah start, dia dah ada rasa nak rapat dengan Quran, ini teguran dia untuk kita lah, teguran untuk kita semua. Jangan, tak salah untuk kejar khatam, jangan salah faham pula kat sini kan. Saya semua orang insyaAllah akan faham lah kat sini. Bukan bermaksud tak payah khatam lah, baca je, tak. Okay, tapi orang yang nak terlalu, kadang-kadang kita terlalu obses untuk kejar sampaikan tak faham apa pun. Okay, itu tegurannya. Okay, itu peringatan untuk kita, gerakkan lidah sampaikan tak faham pun baca apa. Okay, orang lain boleh menangis kan, tapi kita
dah khatam pun tapi tak ingat pun baca apa. Okay, so peringatan untuk kita ayat 16, jangan cepat-cepat, okay, ikut pace ataupun faham, baca sambil faham. Dan Allah kata kalau apa efek ayat 16 ni, apa efek kalau kita baca tak tergesa-gesa. Allah ceritakan balasan dia ada pada ayat 17. Okay, Allah kata inna alaina jam'ahu, jamak. Okay, jam'ahu adalah jamak kumpul. Jadi Allah kata kalau kau tak tergesa-gesa, kami yang akan kumpulkan. Okay, kami akan kumpulkan Al-Quran tu dalam dada kita. Okay, kalau ikut ayat ni memang dalam dada Nabi, tapi tak ada perkataan Muhammad pun kat sini, jadi dia apply juga untuk kita lah. Okay, secara umumnya Allah kata kami akan berkuasa, kami yang berkuasa untuk kumpulkan Quran tu dalam dada kita. Okay, dan satu jam'ahu dan yang kedua wa Qur'an, dan menetapkan bacaannya pada lidah kamu. Okay, Quran adalah pembacaan kan. Jadi Allah yang akan kumpulkan Al-Quran tu dalam dada Nabi dan juga di lisan Nabi. Okay, mudahkan Nabi untuk baca Quran tu. Jadi untuk kita, okay, kita kumpulkan ayat Quran. Okay, takut-takut kita dah khatam 2-3 kali tapi satu ayat pun kita tak kumpul. Okay, satu ayat pun tak boleh nak kita lantunkan atas lidah kita tanpa tengok mushaf. Kan, jadi ini mungkin peringatan juga untuk kita. Okay, kita baca laju-laju, takut tak ada yang terkumpul pun. Jadi kalau kita baca slow-slow, okay, kita tengok terjemahan, kita tengok apa maksud ayat ni, kita refleks ayat ni nak tegur apa dekat aku ni kan. Jadi lama-lama Allah kata benda tu akan berkumpul dalam hati kita kan. Allah akan kumpulkan dan Allah akan mudahkan kita untuk lantunkan ayat tu balik. Okay. Dan dia berkait juga dengan ayat ke-18. Allah kata faiza qara'nahu fattabi' qur'ana. Faiza, okay, jika kami membacakan, okay, oleh itu apabila telah kami menyempurnakan bacaannya, okay, kami kat sini siapa yang ajar Nabi baca Quran ni? Okay, malaikat kan yang diutuskan tadarus dengan Nabi waktu bulan Ramadan kan. Nabi malaikat datang kepada Nabi dan juga buat tadarus. Okay, dan dari situlah yang kita dapat idea untuk buat tadarus tu kan. Bulan Ramadan kita buat tadarus. Okay, jadi tadarus tu apa? Okay, kita nak kena faham juga tadarus kat sini sebab mungkin ada yang dah ingat-ingat lupa apa maksud tadarus ni kan. Okay, jadi saya tanya, saya jawab je terus. Okay, sebab banyak lagi yang kita nak bincang lepas ni. Okay, tadarus daripada perkataan darosa kan, belajar. Jadi belajar bila ada alif dekat tengah, tadarosa, ada darosa, maksudnya dia saling belajar. Okay, jadi bila saling, kita tak mungkin berlaku sorang-sorang kan. So kalau kita baca juga sorang-sorang, itu tak nama tadarus kalau tak ada orang yang dengar. Okay, itu dipanggil tilawah sahaja. Okay, jadi duduk boleh sebenarnya, kita tilawah pun boleh, tadarus pun boleh. Okay, cuma pelaksanaan tadarus ni macam mana kan. So contoh kita kata kita tadarus, habis khatam satu Quran, tapi bukan dengan seorang satu juzuk, tapi tak saling mendengar. So itu tak dikira khatam Quran lah kan. Sebab kita hanya baca satu juzuk. Okay, orang lain baca juzuk lain. Okay, so situ tak dikira tadarus, itu dikira sebagai tilawah sahaja. Melainkan kalau kita duduk sekali, kita saling dengar. Orang ni baca, orang tu baca, orang baca sampai satu Quran, dan itu barulah dia gelar sebagai tadarus dan betul-betul kita khatam Quran kan. Okay, jadi proses tadarus specialnya benda ni kalau kat Malaysia lah, tak tahulah kalau dekat negara lain, dia akan berlaku pada sangat rancak waktu bulan Ramadan kan. Semua orang akan carilah grup-grup tadarus, okay, untuk apa? Untuk dia jalankan tadarus sebab mungkin ada masa dia tak baca, orang lain baca, tapi dia akan dapat juga pahala apa? Pahala mendengar. Of course pahala dengar dengan pahala baca lain pahalanya kan, tapi masih dapatlah keberkatan Quran tu kan. Ya, kita dengar orang lain baca kan, kita pula yang baca dan boleh tegur. Kadang kita tak perasan, kita shock sendiri baca kan, orang lain yang tegur, orang lain yang perasan. So itulah proses tadarus yang mana kalau Nabi, malaikat Jibril lah yang ajar. Kita tak adalah malaikat Jibril yang turun kan. Kita sahabat-sahabat kita lah yang akan tegur waktu proses kita tadarus tu. Okay. Dan ayat 18 ni Allah kata lepas baca kena buat apa? Ittabi' fattabi'. Okay, fattabi' maka ikutlah. Okay, ikutlah pembacaannya. Okay, apa maksud ikutlah pembacaannya ni? Adakah masa kita tadarus tu, kawan kita baca ayat 11, kita kena ulang balik ayat 11?
Okay, bukan macam tu. Jadi tafsiran dekat sini ikutlah tu ada dua makna. Untuk Nabi, maksudnya Nabi kena ikutlah apa yang malaikat tu baca. Okay, untuk kita, okay, untuk kita mungkin kita tak ada orang bacakan untuk kita kan. Kita nak ikut macam mana? Kalau ada guru, yes lah, kita, dia apply lah, ayat ni apply lah dengan maksud ikut apa yang guru baca. Okay, kita pergi belajar mengaji kan. Guru ajar, ni cara belajar Quran lah kan. Guru baca dan kita ikut balik apa yang guru kita baca. Okay, itu kefahaman yang pertama. Okay, yang kedua adalah saya rasa Aunty Nora ada sebut tadi. Maksudnya bila kita dah baca Quran, kita ikut ayat tu. Ikut tu maksud apa? Beramal dengan ayat tu. Bukan kita baca saja-saja je lah. Okay, saya teringat ada pendapat kata Saidina Umar, okay, Umar Al-Khattab, dia hafal surah Al-Baqarah dalam 8 tahun. Okay, kalau kita tengok, ataupun kalau kita dengar, kita akan rasa lamanya. Okay, anak kita umur berapa tahun? Boleh hafal dalam masa sebulan pun dah hafal. Okay, tapi apa jawapan Umar kat sini? Umar kata sebab dia takkan pindah hafal ayat lain selagi mana dia tak beramal dengan ayat tersebut. Okay, so sebab itulah no wonders lah sampai 8 tahun kan. Okay, jadi mungkin ini pun kita boleh reflect macam mana interaksi kita dengan Quran compare to sahabat berinteraksi dengan Quran. Kan, sahabat dia orang berinteraksi dengan Quran, dia orang dapat satu ayat, dia orang pegang, dia orang kalau boleh kita metafor kan, gigit dengan gigi gerham lah. Okay, gigitan yang sangat kuat. Okay, pegang yang sangat kuat. Okay, kalau kita mungkin guna gigi depan je kot kan, yang boleh tarik bila-bila masa kan. Kadang melekat, kadang tak melekat. Okay, so kalau kita nak compare bacaan kita janganlah compare dengan kawan-kawan kita kan, kita compare dengan para sahabat dulu, macam mana dia orang pegang dengan ayat Quran. Dapat satu ayat tentang syurga, dia orang gembira. Dapat satu ayat tentang neraka, menangis sampai basah, ada setengah yang basah janggutnya kan. Kita tak ada janggut tapi basah lah kan. Sebab apa? Sebab menangis, mengenangkan nasib ataupun mengenangkan nasib di akhirat nanti dan sebagainya itulah. Okay? Jadi kita nak rasa bila kita baca Quran tu betul-betul masuk ke dalam hati kita. Dia bukan setakat dekat kerongkong saja kan. Bacaan tu hanya setakat kerongkong je. Okay, tak masuk kepada dalam hati kita. Itu yang kita tak nak lah kan. Kita tak nak bacaan tu hanya pada tekak kan, kerongkong kita saja, tapi tak meresap masuk ke dalam hati kita. Okay. Dan kalau benda ni berlaku, mungkin ada yang sekarang ni tengah struggle kan, baca Quran tapi tak rasa apa-apa, rasa tawa je kan. Okay. Jadi mungkin apa yang kita boleh buat adalah kita perbanyakkan. Benda yang paling mudah sepanjang masa banyakkan istighfar. Sebab apa? Sebab kadang-kadang yang menghalang kita untuk merasa kemanisan beribadat, kemanisan solat, kemanisan baca Quran, benda yang menghalang tu adalah apa? Adalah dosa kita sebenarnya. Ya, bukan masalah dekat Quran kita tu, bukan Quran kita sebab cetakan lama ke kan, bukan sebab Quran kita tak warna-warni ke, okay? Bukan masalah, problem dia bukan dekat Al-Quran, tapi problem dia adalah mungkin pada hati kita. Okay? Jangan salahkan orang lain pula, kau lah ni kan pasang Quran kuat sangat ataupun jarang. Tak, semuanya adalah bergantung, reflect ataupun berbalik kepada diri kita yang mungkin penuh dengan dosa, ataupun mungkin kita sendiri tak ikhlas pun lagi sebenarnya nak baca Quran ni. Okay, baca pun sebab orang suruh, baca pun sebab nak hype kan. Tengok semua orang baca, takkan aku tak baca, so aku baca je lah kan. So mungkin itu adalah punca kita belum rasalah kemanisan. Banyak lagi punca-punca dia kan. Okay, tapi itu antara yang terbesar dan secara umum yang kita boleh buat lah. Okay, kita boleh praktiskan. Okay. Jadi ayat 18 ni ajar kita bila dah baca satu ayat, fattabi', ikut ayat tu. Ayat tu kata tinggalkan tutup aurat, kita tutup aurat. Okay, ayat tu kata tinggalkan mengumpat. Okay, kita tinggalkan mengumpat. Okay, cakap senang lah kan, tapi nak praktis dia tu, ya Allah susahnya kan. Okay, tapi tak apa, yang penting Allah nampak usaha kita, Allah nampak struggle kita untuk tinggalkan, untuk betul-betul taat apa yang ada dalam Quran. Okay, so ayat 18 ni sebenarnya besar value-nya. Okay, besar kesan dia kepada kita semua, walaupun ayat ni pendek. Okay, saya cakap tadi kan, ayat hari ni memang pendek. Okay, tapi kesan dia nak tengok benda ni berlaku, tak tunggu Ramadan pun, sekarang pun kita dah boleh start lah. Okay, jangan nak satu Ramadan nanti baru nak
kalut nak buka semua benda kan. Kita dah start lah hari ni lagi, ataupun mungkin yang dah lama dah ada dan yang dah start, kita buka hari ni ataupun kita plan, strategic planning kita kan, apa yang kita nak buat sepanjang Ramadan nanti supaya kita tak masuk Ramadan dengan berlenggang lah, boleh kita kata kan, masuk berlenggang kan, macam tu je masuk, tak ada apa-apa planning kan. So even kita kalau nak pergi travel, kita ada itinerary kita kan, sebulan sebelum pergi dah ada dah itinerary, nak makan kat mana, pergi kat mana, rehat kat mana, hotel kat mana. Takkanlah Ramadan travel kita yang sebulan ni kita tak susun itinerary kita. So sama-samalah kita berkongsi kan, mungkin ada yang dah buat, ada yang belum fikir lagi. Hari ni baru nak fikir, pagi ni baru nak fikir. Tak ada masalah, sebelum lagi terlambat kita akan kita masih berkongsi lah kan. So tu ayat 18 dan juga satu ayat lagi, ayat ke-19. Allah kata summa inna alaina bayanah. Lepas kita baca, kalau ikutkan ni kita boleh buat satu turutan dalam bullet point sebenarnya kan, baca slow-slow, kan ikut guru aja, ataupun kalau kita tak ada guru depan kita dengar, kita pasang dan kita ikut macam mana qari tu baca kan. Kemudian yang terakhir yang ke-19 adalah, ayat ke-19 adalah Allah akan menjelaskan. Kita nak ikut tu kita kena jelaslah apa yang kita baca, apa yang kita nak ikut ni. Ayat dia, kemudian sesungguhnya kepada kamilah terserah urusan menjelaskan kandungannya, yang memerlukan penjelasan. Jadi baca Quran, bila dah baca terjemahan, mesti clear lah, kena ada bayan kan. Memang Allah kata kat sini, inna alaina bayanah, kami yang akan menjelaskan kandungannya. Ini kepada Nabi. Sama juga dengan kita dah baca, Allah yang akan jelaskan pada kita kalau kita carilah kan. Kalau kita yang tak nak, sampai situ je lah kan, sampai ayat 18 tadi tu je lah, ataupun ayat ke-16 tadi tu je lah, dia akan tersangkut sampai situ ataupun terhenti sampai situ. Jadi kat situlah antara punca yang kita tak rasa Quran ni best kan, kita tak rasa Quran ni perlu untuk kita baca setiap hari. Sebab apa? Sebab kita tak clear pun. Sebab kita tak rasa apa yang Quran cakap ni kan. So macam kita baca surat khabar, saya rasa analogi ni saya pernah share dah sebelum ni. Kita baca surat khabar dan surat khabar tu bahasa dia kita tak faham pun. Tiba-tiba kita dapat satu surat khabar bahasa Mandarin, kita tak faham bahasa Mandarin kan, dan kita kena baca. Memang tak sampai satu perenggan pun kita dah stop. Sebab apa? Sebab kita tak faham. Sebab kita rasa bosan kan. Jadi sama dengan Quran, bila kita dah baca baru sikit, kita rasa bosan. Sebab apa? Sebab kita tak menikmati. Kita tak faham pun ayat tu tentang apa. Tu yang cepat-cepat nak tutup tu. Tapi berbeza kan. Berbeza dengan orang-orang yang ditenggelam dengan kemanisan Quran tu. Dia baca satu ayat nak baca lagi. Dia baca satu ayat nak baca lagi. Sebab apa? Sebab dia kata best. Kan? Quran ni best sangat baca. Dan satu mukjizat Quran, walaupun kita ni orang Melayu kan, Quran dalam bahasa Arab, kita tak faham pun Quran cakap apa kalau kita baca direct kan, kita tak tengok terjemahan. Tapi mukjizat Quran, kita boleh rasa sedap dengan bahasa Arab tu walaupun kita tak faham. So itu antara mukjizat Quran yang mana tak ada dalam mana-mana bahasa ataupun tak ada dalam mana-mana kitab pun. Sebab tu kadang kita tengok orang bukan Arab pun, tapi bila dia mengaji, bila dia dalam solat, dia boleh menangis kan. Sebab apa? Saya rasa insya-Allah semua orang pernah experience benda ni kan. Dia tak faham pun, tapi Allah tersentuh sangat hati dia bila dengar qari ni baca, bila dengar imam tu baca. Sebab apa? Dan kalau kita pernah rasa benda tu, bergembiralah kan, sebab kita dah sampai satu tahap yang mana Quran tu dah meresap masuk dalam hati kita. Mungkin sebelum ni tak rasa apa-apa, tapi the moment Quran tu meresap masuk dalam hati kita, kita dapat keluarkan air mata. Ya Allah, dia punya perasaan tak boleh nak describe dekat orang, melainkan orang tu kena rasa dulu. Kita nak explain dekat orang ni kan, aku menangis tadi sebab sedap sangat bacaan tu, ataupun ayat tu sangat menyentuh hati, kita boleh explain, tapi sampai tahap explain je lah. Selagi orang yang kita bercerita tu tak rasa, dia tak sampai message tu sepenuhnya. So mungkin dalam kalangan kita ada yang mudah untuk tersentuh dan ada juga yang susah nak menangis. Dia dah cuba banyak kali dah kan, tak nangis-nangis. Ayat mana tak
sepanjang baca, sepanjang khatam Quran tu tak menangis walaupun setitik pun. Okay, maka kat situ mungkin kita kena menangis sebab kita tak boleh menangis. Okay, mungkin dah sampai tahap tu lah kan. Kita minta kenapalah hati aku ni keras sangat, tak boleh menangis, tak rasa tersentuh dengan ayat-ayat Allah. Okay, dan kat situ Allah akan lembutkan, Allah faham kita dan Allah akan lembutkan hati kita untuk rasa juga, bagi juga rasa kemanisan Al-Quran ni. Okay. So itulah 4 ayat. Saya rasa macam laju lah pula saya bercakap hari ni. Semua okey ke? Ada yang nak tambah? Okey semua? Okey. Okey, nanti dah ada. Yang lain? Betul, saya nak nak tambah. Nak add lah, agree. Ya, kita kadang baca banyak yang kita tak faham. Ya, bahasa Al-Quran, bahasa Arab ni kan. Walaupun kita baca terjemahan, tapi kita tak adalah baca terjemahan every ayat yang kita baca atau kawan kita baca kan. Random ni kadang, yang ni surah Maryam ni kita baca lah. Tapi kadang-kadang kalau some moment tu, ada lah pernah dengar kita tengok kawan kita baca ke tu, dia tersebak kan. Tapi terasa, tak tahulah macam tiba-tiba terasa kan. Terasa very humbled, very kita rasa kecil je kita ni kan. So inilah ni manisnya kan. And then kita kadang kita rasa macam nak baca, kita ada terasa nak bacalah Quran. Macam something pulling kita nak buka Al-Quran. Sekarang lagi senang ada phone ke apa kan. So orang itu baru kita rasa kemanisan dia. Tapi kita tak tahu kenapa kadang. Ya, something yang macam tak sedap kau tak baca pada hari tu ke apa kan. Tapi once kita kerap tinggal, dia akan jauh. Kita mula tinggal, dia akan mula jauh. So kita tak boleh, itu tak tahu kenapa. So itulah dia punya rahsia kan. Rahsia. Okay. Thank you Aunty Linda, Aunty Nora. Ada alhamdulillah lah kan, kadang kita tak sangka kita dah sampai ke satu tahap tak baca sehari, kita akan rasa gelisah kan, rasa macam tak tengok phone sehari kan. So mungkin dulu kita tak macam tu, dulu tak kisahlah baca ke tak baca kan, tapi sekarang ni Allah dah campakkan dalam hati kita, Allah pilih kita untuk sehari tak buka Quran, ya Allah rasa macam serba tak kena kan. Okay, bagi yang belum rasa macam tu, mudah-mudahan satu hari nanti akan rasa macam tu, insya-Allah kan. Okay, sebab kita ada ramai kat sini kan, saya pun tak kenal semua sangat, okay, tapi saya yakin semua yang datang pagi ni semuanya berniat untuk kita sama-sama perbaiki diri dan kejar syurga lah kan. Okay, tujuan kita semua sama insya-Allah kan, untuk kita kejar syurga, untuk perbaiki diri kita. Okay, ada lagi yang nak tambah? Tak ada ya? Saya teringat ataupun dengan satu kisah Abdullah bin Umar, dia pernah datang pada Nabi kan, dan dia tanya dalam berapa hari dia kena khatam Quran. Okay, dan Nabi jawab dalam masa 30 hari. Dan Abdullah bin Umar dia kata, aku mampu lagi daripada tahap tu, sebulan kan, sebab khatam Quran sebulan sekali. Okay, dan Abdullah bin Umar kata, lebih daripada tu pun aku mampu. Dan Rasulullah jawab apa? Nabi kata, kalau begitu 20 hari. Okay. Dan Abdullah bin Umar dia kata lagi, lebih dari itu aku mampu lagi. Okay. Tengok para sahabat kan, dia tanya Nabi, dan biasalah dia semangat membara kan, semangat membara ni. Dan Nabi kata, okay, kalau macam tu 10 hari. Abdullah bin Umar kata, wahai Rasulullah, aku boleh lebih daripada tu lagi sebab aku ni muda dan kegairahan aku terhadap Quran tu kan. Dan Rasulullah kata dalam 5 hari. Okay, Abdullah bin Umar kata aku mampu lebih daripada tu lagi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam last kata apa? Dalam tempoh 3 hari dan tak boleh lebih daripada tu. Okay, maksudnya kat sini apa? Maksudnya ada orang yang mungkin suka baca Quran sampai sebulan dia boleh banyak kali khatam. So Nabi kata limit adalah untuk khatam 3 hari je. Okay, maksudnya tu paling minimum lah, paling minimum. Kalau boleh sangat jangan sampai sehari 2 kali khatam. Walaupun kita pernah dengar kisah Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i ada yang pernah dengar sehari 2 kali dia khatam. Okay, itu kita bukan Imam Syafi'i, dan of course Imam Syafi'i buat macam tu ada reason dia. Okay, tapi the minimum pun kita adalah khatam
3 hari sekali. Okay, sekali 3 hari. Kita mungkin jauh lagi lah kot dari tu kan. Kita takut 3 bulan sekali pun tak tentu kan kita boleh khatam. Tapi ini nak menunjukkan Abdullah bin Umar kat sini, sahabat bila dia dapat Quran, dia akan hidup dengan Quran. Dia akan makan, minum dia, tidur dia dengan Al-Quran. Okay, kita nak sampai level ni mungkin agak jauh lagi, tapi ini adalah satu motivasi lah untuk kita kan. Okay, so tu cara kita baca Quran, dan adalah kita buatkan target-target kita. Tak salah pun kalau sebulan baru sekali khatam, ataupun ada orang pace dia slow sebab mungkin dia ada banyak kerja kan, terikat dengan pelbagai komitmen. Okay, adalah beza-beza kita punya target kan. Dan satu lagi, kalau tadi Abdullah bin Umar, kisah Abdullah bin Umar. Okay, satu kisah lagi Abdullah juga nama dia, saya lupa. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, pernah Nabi datang dekat dia dan Nabi minta Abdullah bin Mas'ud ni bacakan ayat Quran. Dan Abdullah ni pun tanyalah kan, takkan kau kan Nabi, Quran ni kan turunkan kepada engkau, kenapa kau nak dengar aku baca? Dan Nabi jawab apa? Nabi kata Nabi suka untuk dengar orang baca. Okay, so mungkin kadang-kadang ada masa yang kita macam tak larat nak baca kan, ataupun kita rasa macam dah penat baca. Okay, jadi hiburan Nabi buat macam mana? Nabi dengar orang baca. Okay, so macam-macam cara. Dia ada seni lah kan, seni yang kita boleh gunakan untuk kita berinteraksi dengan Quran. Sama ada kita yang baca ataupun kita dengar orang baca. Okay, tapi janganlah memanjang kita dengar orang baca kan. Kena ada juga masa yang kita yang baca. Okay, so untuk surah Al-Qiyamah, saya rasa mungkin dah tak ada orang nak selitkan, dan sebenarnya saya nak kongsi sebab tajuk hari ni kan saya tulis Ramadan kan, Quran dan Ramadan. Jadi kita nak okay, saya ada kongsikan QR kat sini. Jangan risau, ni bukan scam. Okay, tujuan dia adalah apa? Kalau scan kat sini akan keluar target Ramadan 2026. Okay, so boleh scan dan mungkin kita boleh kongsikan apa target kita dalam Ramadan ni. Jangan risau, tak ada nama yang keluar. So siapa yang tulis ni tak diketahui identiti dia. Okay, anonymous. Dan juga kenapa saya buat macam ni? Untuk kita berkongsi target Ramadan kita, sebab mungkin ada yang dah target ataupun mungkin yang belum ada apa-apa target dia. Okay, so mungkin dalam seminit 2 ni untuk kita, bagi yang belum ada, waktu ni juga kita fikir sama-sama. Okay, bagi yang dah ada, laju je lah dia type. Dapat scan tak? Ada yang tak boleh scan ke? Bagi-bagi nak tengah sibuk typing agaknya semua orang. typing. Tu. Tak boleh ni. Sebab guna phone ni kan, jadi nak scan. Oh, nak dengar. Itulah macam mana nak scan pakai phone ni. Okay, kalau macam tu sekejap saya hantar link dekat grup So tak boleh nak scan kan? Sebab kita pakai phone pun. Betul. Tapi boleh screenshot, lepas tu nanti later. Ya, ada screenshot tapi tak boleh nak scan. Saya dah bagi link, so tekan je link tu dulu nak scan QR lah. Okay. The link sudah. Right, submit short response recommended. Apa target dalam ada? Oh, kena tulis kat sini. Okay. Tulis je, tekan je. Mentimeter, okay. Apa target? Sekejap. Banyak target. Okay, 14 orang dah masuk. Cuma tak ada respon lagi. 14 orang.
Okay, dapat tengok tak dekat skrin saya share result? Dapat. Dapat? Dapat. Okay. So tak Aci meniru Dah. Oh, nampak dah. Nampak. Okay, dah ada 11 orang yang respon. Oh, astagfirullah. Hati ni yang kurang scrolling. Terus okay. So setakat ni, sekejap, nanti dah cukup dalam separuh, saya akan bacakan lah. Okay, Aunty Aloy tak reti nak buat Okay, tak apa. Tak apa, kita tengok yang kat sini. Okay, lagi 2 orang tambah respon, saya akan bacakan lah. Ni dah ada 23 orang dah masuk, tapi yang respon baru 14. Seorang lagi. Mungkin yang lain ni panjang tadi ni. Okay, so dah separuh. Saya bacakan lah kat sini. Baca 1 juzuk setiap tahajud. Masya Allah, bukan setiap hari. Okay. Moga-moga Allah permudahkan. Okay, ada solat tarawih penuh dan khatam Quran dan sedekah setiap Jumaat. Okay. Yang ni ada 5. To khatam Quran in the month of Ramadan. Yang kedua, infak the needy. To gain as much as good deeds. To be among the righteous. Yang kelima, to istiqamah kot saya rasa. Istiqamah after Ramadan. Typo kat sini. Okay. So ada 5 target lah kat sini. Lagi, to khatam Quran at least once during Ramadan, insyaAllah. Daily Quran recitation, tadabbur, daily sedekah, zikir dan juga doa. Okay. Khatam Quran 1 juzuk sehari, 5 muka surat selepas solat fardu, insyaAllah. Ni cara dia kan. Siapa yang nak 1 juzuk sehari ni cara dia, 5 muka selepas solat fardu. Okay. Untuk tenang dan banyak bersabar dari segala aspek, terus produktif, kurang scrolling kecuali topik yang berfaedah. Jangan terlepas sekalipun untuk solat malam, insyaAllah, atau tahajud, untuk makan makanan yang sihat. Ni menarik ni kan. Nak buat semua benda ni, nak tahajud, nak solat ni semua, jangan lupa makan makanan yang sihat. Okay. Kemudian menambah lebih ibadat dari sebelum ni, termasuk lebih rakaat tahajud, menambahkan khatam Quran, ibadah sedekah, membantu keluarga, menambah ibadat dari pelbagai sudut, insyaAllah. Okay, kemudian insyaAllah ingin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, ingin meningkatkan pembacaan Al-Quran dan meningkatkan amalan-amalan soleh. Salam, nak khatam Quran, nak jauhkan dari mengumpat dan nak turunkan berat badan dan jaga kesihatan sebaiknya, insyaAllah, amin ya mujib. InsyaAllah kan, jaga kesihatan dan untuk turunkan berat badan kan. Ni pun tak ada masalah, kita target macam ni kan. Sebab apa? Sebab kita tahu bila kita turun berat badan, kita akan lebih aktif untuk buat ibadat kan. Mudah-mudahan insyaAllah. Okay, ini insyaAllah sudah beli buku tadabbur 1 hari 1 juzuk dalam Rumi. Okay, menarik. Okay, cara inilah cara nak tadabburkan, at least ada bahan lah. Okay, kemudian umrah Ramadan 10 malam terakhir dan qiyam. Ya Allah, siapa yang pergi umrah ni, okay, mudah-mudahan dimudahkan dan jangan lupa doakan kami semua, insyaAllah. Okay, insyaAllah cuba tambah solat-solat sunat dan khatam Quran. Yang ni insyaAllah sudah beli buku tadabbur yang tadi tu lah. Oh sama, mungkin 2 kali kot. Okay, target istiqamah, solat tasbih setiap hari Ramadan, insyaAllah. Doa khatam, hayati bersama Qori dan juga tadabbur. Dan bring your family to read Quran, read with husband daily, try to exercise twice a week. Okay lah ni kan, daripada tak ada langsung kan, ataupun kalau nak target setiap hari mungkin susah kan. So at least twice a week. Okay? My target is to understand Al-Quran more and become a better one, to read it with good flow and understand the tajweed, makhraj and the tadabbur, to read it every day. May Allah give me the courage, insyaAllah. Okay, ni 18 respon daripada 24 orang. Okay, jangan risau, saya tak tahu siapa yang tulis ni lah. Okay, tujuan kita ni adalah nak berkongsi dan untuk kita saling mengingatkan lah. Ada yang tak boleh nak tulis tapi nak share juga.
Tak ada InsyaAllah semua lebih kurang lah kan yang saya nampak roughly kebanyakannya nak khatam Quran kan, nak khatam Quran dan juga nak baiki balik hubungan dengan Al-Quran, dan ni pun sama tujuan Ramadan. Okay, bila Allah sebut Ramadan, Allah sebut syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran. Okay, bulan yang diturunkan Al-Quran. Okay, jadi preparation kita, jadual kita, okay, Ramadan dia bukan bulan yang magic Okay, dia bulan yang Allah pilih yang mana kita tahu apa-apa yang berkaitan dengan Quran dia akan jadi mulia. Okay, bulan yang diturunkan Al-Quran Ramadan. Jadi Ramadan jadi bulan yang mulia. Malaikat yang menurunkan Quran Jibril. Jadi Jibril adalah ketua malaikat yang paling mulia. Nabi kita, nabi yang dipilih untuk diturunkan Quran adalah nabi yang paling mulia. Okay, jadi kita insya-Allah mudah-mudahan orang yang menjaga Al-Quran adalah mudah-mudahan insya-Allah kita jadi orang yang mulia lah kan. Dengan Al-Quran semua orang akan jadi mulia. Okay, bangsa Arab yang dulu bangsa Badui tak pandai membaca, tak pandai menulis, tapi dia orang jadi bangsa yang mulia disebabkan Al-Quran. Okay, kita pun boleh jadi bangsa yang mulia selagi mana kita berpegang dengan Al-Quran. Okay, target Ramadan ni semua? Tak ada yang nak tambah? InsyaAllah. InsyaAllah. Allah. Okay, dan suka juga untuk saya ingatkan ni ayat ni yang mana kita pernah bacalah sebelum ni. Okay, kita ni tema setiap kali Ramadan. Sekejap saya share screen. Okay, ni ayat tema setiap kali Ramadan dan kita pun pernah tadabbur ayat ni. Cuma saya nak ingatkan balik lah. Okay, sebab hari ni tema kita ada dua. Saya nak kena cover dua, Quran dan Ramadan. Okay, walaupun nampak macam berasingan sebenarnya dia satu lah, dia sekali. Okay, ayat ni kenapa saya kata ayat tema setiap kali Ramadan? Ni surah Al-Baqarah ayat 183 hingga 186. Okay, yang mana Allah kata, wahai orang-orang yang beriman, okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay, daripada ayat ni kita faham Allah kata wahai orang yang beriman, ditetapkan ke atas kamu untuk berpuasa seperti mana orang-orang sebelum kamu berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun. Okay, jadi tujuan Ramadan kita ni, kenapa setiap tahun kita kena masuk Ramadan? Tujuan dia hanya satu. La'allakum tattaqun. Supaya kita jadi orang yang bertakwa. Okay, dan takwa ni apa? Kan takwa ni adalah bahasa mudahnya sebab dia ada banyak ta'rifan kan. Yang kita mudah nak faham adalah taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Kita dah jadi belum orang yang macam ni? Kadang-kadang kot kan, kadang-kadang kita taat, kadang-kadang kita lara juga, kadang-kadang kita langgar juga hukum hakam Allah ni kan. Okay, jadi tak pernah lagi lah tahun ni tema Ramadan berubah supaya jadi orang yang kuat. Tak, setiap tahun kita akan baca ayat ni. Sebut je Ramadan, kita akan kata la'allakum tattaqun. Result dia, kita keluar daripada Ramadan 30 hari ni, result dia mesti jadi orang yang bertakwa. Okay, dan Saidina Umar kan pernah ditanya, sahabat pernah tanya Saidina Umar, takwa ni apa? Dan beliau jawab, dia kata apa? Seolah-olah engkau berjalan di jalan yang penuh dengan duri. So kita imagine macam mana kalau kita jalan dekat tempat tu yang penuh dengan duri ataupun kaca lah. Okay, jadi kita akan berjalan dengan penuh hati-hati. Kita akan tak nak terpijak kan kaca ataupun duri tu. Sebab apa? Sebab takut sakit. Jadi macam itulah Saidina Umar kata takwa. Kita buat daily rutin kita dengan penuh hati-hati supaya kita tak terlanggar hukum hakam Allah. Okay, kita taat Allah sepenuhnya lah. Okay. Dan ayat ni juga kalau kita perasan Allah kata wahai orang yang beriman. Okay, ini cara kita interaksi dengan Quran. Tadi semua kata nak khatam Quran, nak tadabbur Quran kan. Cara interaksi bila Allah kata ya ayyuhallazina amanu, kita cepat-cepat menyahut sebab ini adalah kita. Allah panggil kita. Okay, dan Allah kata dituliskan ke atas kamu berpuasa. Tapi ayat ni Allah tak cakap puasa bulan Ramadan. Allah kata diwajibkan ke atas kamu berpuasa saja. Okay, jadi kat sini dia akan main dengan hukum fiqh lah, dengan syariat. Okay, sebab mungkin kalau kita tengok agama lain pun buat puasa. Yahudi, Kristian, Hindu, semua ada puasa. Okay, kita nak ikut puasa yang mana satu. Okay, jadi cara pelaksanaan dia tak diceritakan dalam Quran. Jadi kita kena tengok dekat Nabi. Macam mana Nabi buat puasa, macam itulah kita buat. Nabi start sahur sebelum subuh, Nabi makan kan. Dan berbuka selepas maghrib. Tak boleh kita
sebab nak terlalu bertakwa, pukul 12 aku dah start puasa, 12 malam, aku berbuka pukul lepas isyak lah. Okay, tak ada maknanya kita sesuka hati buat puasa kita, cara kita, style kita. Kononnya atas alasan nak jadi orang yang paling bertakwa. Okay, kita dalam agama kita ada undang-undang, ada guideline dia yang Nabi ajar. Okay, kita tak boleh sesuka hati kata sahur aku start pukul 12 malam dan berbuka lepas isyak. Orang dah azan dah ni. Okay, tapi tak nak buka lagi sebab nak jadi orang yang bertakwa. Okay, so jangan salah faham dengan puasa kat sini. Dan ayat 184 saya tak bacakan sebab ini tentang orang yang ganti puasa. Saya nak ambil ayat 185. Okay, iaitu syahrul Ramadan, bulan Ramadan allazi unzila fihi al-Quran, bulan yang mana diturunkan Al-Quran. Okay, dan kita tengok, kita tahu perkataan Ramadan dalam Quran hanya disebut sekali sahaja, iaitu dalam surah Al-Baqarah yang kat sini kan. Okay, dan kalau kita nak baca, nak jumpa balik Ramadan ni, kita kena khatam dulu baru jumpa balik perkataan Ramadan ni. Okay, so ni pun salah satu petanda lah yang mana Ramadan hanya setahun sekali sahaja, iaitu bulan 9. Okay, bulan 9 ikut turutan bulan-bulan Islam lah. Okay, tak boleh kita tiba-tiba nak tahun ni 2 kali Ramadan. Okay, tahun Masihi mungkin boleh jadi, orang kata 2028 Ramadan 2 kali kan. Okay, wallahu alam lah tu macam mana kan. Mungkin zaman dulu pun pernah kan Ramadan 2 kali. Okay, tapi Ramadan ikut bulan Islam lah kan, syahrul Ramadan. Dan bila sebut Ramadan, Allah tak cerita tentang puasa. Allah cerita pasal apa? Allah cerita tentang Quran. Okay, sebab tu kita tak boleh pisahkan Ramadan dengan Quran. Okay, sebab Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan Allah cakap Quran kat sini untuk apa? Untuk hudan, untuk petunjuk. Okay, jadi kat sini kita gunakan, kita ambil Quran tu sebagai petunjuk kita, sebagai kompas hidup kita. Okay, kita semua dalam satu journey kan. Kita nak pergi ke mana-mana tempat, kita perlukan kompas, ataupun sekarang kita guna Waze lah, ataupun apa yang biru tu. Okay, Waze dengan Google Map, Google Map kan. Google Map. Okay, jadi kita tu perjalanan kita nak pergi tempat yang kita tak familiar. Contoh kita orang KL nak pergi Kelantan ke, nak pergi Perak ke, kita tak familiar. Jadi sekarang ni kita dalam perjalanan, kita nak pergi mana? Kita nak pergi syurga kan? Semua kita nak pergi syurga, tak ada pun yang nak pergi neraka. Jadi nak pergi ke syurga tu kita perlukan kompas hudan ni. Okay, kita perlukan huda. So apa kompas kita? Quran ni lah. Okay, Quran ni lah yang kita akan pegang sampailah kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga. Okay, Quran ni bukan semata-mata ayat-ayat mantra yang kita guna untuk halau hantu, halau jin. Okay, tapi sebenarnya Quran ni lebih daripada tu. Okay, Quran ni adalah peneman kita dalam kubur. Okay, Quran ni adalah pembantu kita, Google Maps kita, Waze kita untuk kita sampai ke syurga. Okay, kita tak tahu kan antara ramai-ramai kita ni, siapa yang akan pergi dulu kan. So kalau sebut tentang ni memang menyedihkan ataupun sebab sikit lah kan. Sebab kita semua dalam perjalanan yang sama, cuma tak tahu siapa yang akan sampai dulu. Okay, dan kita doakan juga mudah-mudahan kita ada berbaki berapa hari lagi ni nak sampai ke Ramadan kan. InsyaAllah hari Khamis kan. So hari ni hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu kan. Okay, dan mungkin ada, mudah-mudahan bukan kalangan kita lah. Kita selalu dengar kan, sehari sebelum Ramadan ada orang tu meninggal, orang ni meninggal. Sebab apa? Sebab dia tak sempat. Allah tak rezekikan dia untuk sampai ke Ramadan. Kita pun tak ada jaminan untuk kita sampai ke Ramadan ni, hari Khamis ni kan. So kita tak tahulah kan bila, yang penting kita ada niat kan, kita ada planning kita, at least kalau kita berjumpa Allah, kita ada presentation kita, ya Allah ini yang aku plan untuk Ramadan kali ni. Tak tahulah sempat ke tak tahu masuk ke tak tahu sampai ke tak, sampai ke habis. Okay, dan sajalah nak berkongsi, arwah mak saya pun 4 tahun lepas meninggal seminggu sebelum Ramadan, 23 Syakban. Okay, arwah mak saya meninggal, tak siapa sangka, tak ada sakit, tak ada apa, meninggal macam tu kan. So seminggu sebelum Ramadan, tak sempat masuk Ramadan. So kita pun tak ada jaminan yang kita akan masuk ke Ramadan. Okay, jadi itulah Quran Allah kurniakan pada kita untuk hudan. Dan saya tak baca habis ayat ni, nanti boleh baca, tapi saya nak highlightkan dekat sini. La'allakum tashkurun. Okay, tengok ayat 83 tadi, puasa untuk dapatkan tattaqun. 185 la'allakum tashkurun.
Okay, jadi tujuan kita masuk Ramadan, tujuan kita berinteraksi dengan Quran, selain nak jadi orang yang bertakwa, tapi Allah mengharapkan kita ni jadi orang yang bersyukur. Okay, so kita cuba, mungkin kita struggle, ada orang dia struggle sangat nak jadi orang yang bersyukur. Ada je benda yang dia nak complain, tapi mudah-mudahan Ramadan ni akan membantu kita jadi orang yang bersyukur. Okay, rasa lapar kan, rasa susah, ya Allah penatnya kan, puasa memenatkan, lapar dan sebagainya, menimbulkan kita rasa bersyukur kan, rasa macam ni kita selalu ada makanan tapi orang lain yang tak ada makanan macam mana. Okay, puasa ni adalah satu syariat yang semua orang sama, tak ada pun kalau orang tu ada jawatan tinggi, buat hours puasa dia berkurang kan, dia menteri ke, dia raja ke, tetap berbuka waktu maghrib, bersahur sebelum subuh. Okay, so itulah syariat dalam agama kita, dia memandang semua orang sama. Tak kira jawatan, tak kira ada apa-apa jawatan terbesar sekalipun, dia tak ada kelonggaran. Solat tetap solat, puasa 10 jam lah sama macam orang lain, sama macam rakyat. Okay, jadi kat situ mudah-mudahan menghasilkan kita jadi orang yang bersyukur. Dan ayat 186, la'allahum yarshudun. Semuanya ada perkataan la'alla, la'allakum, la'allahum. Okay, jadi la'alla ni maksudnya mudah-mudahan. Okay, mudah-mudahan ke atas ni kamu jadi orang yang bertakwa. Yang bawah ni mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur. Yang bawah sekali supaya mereka menjadi orang yang yarshudun. Yarshudun rasyid, orang yang mendapat petunjuk. Okay, jadi inilah tadi kita dah tulis, saya dah tengok, kita dah baca semua target-target Ramadan kita, okay? Dan dalam Quran ini target-targetnya, merangkumilah sama yang kita tulis tadi, okay? 3 ni, kita cuba untuk jadi orang yang bertakwa, orang yang bersyukur dan orang yang dapat yarshudun, orang yang dapat rasyid, orang yang dapat petunjuk melalui Al-Quran tu. Okay, mudah-mudahan insya-Allah. Okay, jadi semua okay, ada yang nak tambah ataupun nak berkongsi sebelum kita berakhir? Maaf kalau terlalu pack hari ni. Kejap masuk situ, kejap masuk sini banyak benda kita nak kejar ni. Okey semua, ada yang nak tambah sebelum kita berakhir? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Cukup padat dah. Okey, insya-Allah Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita kita sama-sama tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.